Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hamzullah bin Nazam. Nombor metrik D2023116779. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan sejarah peranan kanak-kanak dalam keluarga. Okey, kita masuk pada isi kandungan. Ini adalah isi kandungan dalam tajuk ini. Seterusnya, okey, pengenalan. Roger Jackson menyatakan bahawa pembahagian kitaran hidup manusia mengikut umur kepada zaman kanak-kanak, remaja muda, dewasa pertengahan umur dan akhir sekali ialah usia tua adalah fenomena yang agak baru-baru ini yang berkembang pada bahagian akhir zaman iaitu abad ke-19. Perkembangan peranan kanak-kanak adalah dalam keluarga memiliki sejarah melibatkan perubahan sosial, nilai-nilai budaya dan keeratan keluarga. Dalam konteks perspektif hubungan interpersonal dalam keluarga, evolusi peranan anak-anak yang mencerminkan perubahan lebih luas dalam pandangan terhadap hubungan keluarga dan perkembangan sosial. Okey, kita pergi kepada perkembangan kanak-kanak konsen terdahulu. Terdapat 3. Yang pertama ialah mengikut tradisi dan undang-undang. Mengikut tradisi dan undang-undang, bapa adalah ketua keluarga bagi sesebuah keluarga. Mereka berhak untuk mendisiplinkan orang lain dalam rumah tangga tersebut, maksud pasangan, anak dan hamba. Mengikut keluarga pertanian pula, kewibawaan ketua keluarga terhadap anak-anak sering berlanjutan sehingga dewasa. Jika anak tersebut tinggal serumah dengan ibu bapa, anak-anak diharapkan untuk mematuhi segala perintah bapanya. Sekiranya ketua keluarga meninggal dunia, bapa saudara atau waris akan menggantikan tempat mereka. Okey, seterusnya ialah mengikut tradisi Eropah. Semasa peralihan dari luar bandar ke bandar, struktur dan nilai keluarga tradisional telah terganggu dan sering musnah. Kehidupan kanak-kanak mula terjejas oleh kerana mereka tidak dapat menyumbang kepada isi rumah dengan melakukan kerja ladang. Mereka dikontrakkan untuk berkhidmat sebagai perantis kepada pemilik tanah besar dan peniaga. Okey, seterusnya pendidikan wajib. Pendidikan wajib terdapat 3. Perundangan memerlukan kehadiran wajib di sekolah yang telah digubahkan di New York. Undang-undang mewajibkan kanak-kanak berumur 6 hingga 16 tahun untuk bersekolah dan akhir sekali sekolah mempunyai hak untuk mendisiplinkan anak-anak. Okey, asal-usul status sah kanak-kanak. Penerokaan awal koloni Amerika pada mulanya mengekalkan tradisi, undang-undang dan bentuk kerajaan mereka kenali di negara asal mereka. Secara amnya, umur terendah yang ditetapkan bertanggungjawab kepada atas tingkah laku yang ditakdirkan sebagai jenayah adalah 7. Bagi kanak-kanak umur 7 hingga 14 tahun, kerajaan terpaksa menunjukkan bahawa tertuduh tahu perbezaan antara salah dan betul. Okey, kanak-kanak di Amerika Syarikat. Pada abad ke-19 di Amerika Syarikat, terdapat pertumbuhan industri yang luar biasa di sana. Negara ini mengalami jenis anjakan penduduk yang sama dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar yang berlaku di sana. Okey. Kanak-kanak yang tidak diawasi di sekolah sering tinggal di jalanan terlibat dalam kemungkaran dan salah laku jenayah. Dan okey, rumah perlindungan pula. Pada 1824, Badan Perundangan Negeri New York memberikan piagam kepada Persatuan Pembaharuan Pelanggaran Juvana untuk mengekalkan rumah perlindungan bagi kanak-kanak yang sesat, gelandangan dan delinkuan. Secara amnya, matlamat rumah ini untuk menyelamatkan kanak-kanak miskin, terutamanya mereka yang hilang tempat tinggal, sesat, gelandangan dan melindung mereka dari bergaul dengan orang-orang yang salah. Ramai sarjana berpendapat bahawa kemudahan ini mewakili fasa pertama gerakan untuk mewujudkan sistem keadilan yang bersaing untuk belia akan lebih mementingkan keperluan belia dari hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Rumah perlindungan menetapkan asas untuk memisahkan remaja yang dipenjara dari orang dewasa yang disabitkan dengan jenayah dan ditahan di kemudahan yang selamat. Okey. Ini adalah contoh salah laku delinkuan di dalam keluarga. Okey, rumusan bagi tajuk ini. Artikel membahaskan perkembangan sejarah peranan kanak-kanak dalam keluarga. Keluarga adalah
maafkan saya, kanak-kanak adalah memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga. Sejarah melibatkan tradisi, undang-undang dan nilai budaya mempengaruhi pandangan terhadap anak-anak. Dalam konteks tradisional, anak-anak dianggap sebagai harta yang tidak memiliki hak kecuali diberikan oleh orang dewasa. Pendidikan wajib pula merupakan satu benda yang penting bagi kanak-kanak untuk tumbuh dewasa, iaitu pada umur 6 hingga 16 tahun. Di Amerika Syarikat, setelah Revolusi Amerika, terjadinya pertumbuhan industri yang signifikan, menyebabkan masalah kanak-kanak terlantar dan terlibat dalam tingkah laku jenayah. Sebagai tanggapan, rumah perlindungan didirikan untuk melindungi dan mendidik kanak-kanak yang terpinggirkan. Rumah perlindungan memiliki peranannya sendiri, memisahkan remaja dari orang dewasa dan yang terlibat dalam kejahatan. Fokus adalah pada pembaharuan dan melatih anak-anak menjadi produktif dalam masyarakat. Meskipun demikian, ada perdebatan tentang sejauh mana rumah perlindungan dapat menggantikan peran ibu bapa dan bagaimana mereka harus beroperasi dalam sistem keadilan. Itu sahaja pada pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.